Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera juga kepada penonton. Kembali lagi di live Facebook MHS tahun 2020 dan 2021 bersama dengan saya Muhammad Abdul Hakimi dalam sesi perpustakaan Taman Hikmah. Untuk sesi kali ini kita tampilkan seorang tetamu istimewa kita, Puan Siti Salwa Jamal, Timbalan Ketua Pustakawan. Jadi sebelum kita terus masuk ke topik sesi kali ini, iaitu topik sesi perpustakaan Taman Hikmah, ini saya nak cerita sikit. Pelajar-pelajar didedahkan dengan perpustakaan ni, boleh dikatakan mengikut pengalaman saya, sejak darjah 1, tahun 1. Jadi daripada tahun 1 sehinggalah ke Menara Gading ni, kita dah pun melalui pelbagai-bagai bermacam-macam, kita dah masuk bermacam-macam perpustakaan. Tapi pada sesi kali ini, perpustakaan kali ini, Pustakaan UTM adalah perpustakaan yang ikut pengalaman saya amat berlainan dengan perpustakaan yang saya pernah masuk sebelum ni. Jadi kalau nak tahu apa sangat yang berbeza, apa fasiliti yang disediakan, jadi nantikan tanpa kita melengahkan masa lagi, saya mau persilakan Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua kepada saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton walau di mana pun anda berada. Dan saya, anda semua akan fokus, akan menantikan slot ini sebab perpustakaan ini adalah slot yang penting kerana ia akan menyokong dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kampus. Jadi saudara Amrit telah memperkenalkan diri saya. So bagi pihak Perpustakaan Taman Hikmah, saya mengucapkan salam perkenalan kepada semua mahasiswa-mahasiswi. Okey. So sebelum kita kepada slide yang dipaparkan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua, kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah layak dan terpilih menjadi sebahagian daripada warga UTM. Sebagai warga UTM yang penting sebab tanpa mahasiswa dan mahasiswa tiadalah kami di sini. Jadi tahniah kepada semua. Dan semoga mahasiswa-mahasiswi, saudara-saudari tabah kekal dalam mengharungi kehidupan nanti sebagai pelajar universiti dan juga dan untuk yang first time ni terpaksa dengan cabaran dalam menempuh norma baru mungkin pelajar sesi tahun yang sebelum tak pernah menempuh norma baru, tapi tuan-puan saudara-saudari menemui pengaman yang baru dari universiti ini. Jadi slide ini di dalam bahasa Inggeris, tetapi izinkan saya untuk menyampaikan dalam bahasa Melayu. Sebagai pengenalan, ini adalah sedikit pengenalan mengenai kampus ataupun perpustakaan kita, iaitu di kampus induk dan juga perjalanan cawangannya. Kita bermula pada tahun 2001, waktu itu UTM sebagai KUTKM, Kolej Universiti UTM Kebangsaan Malaysia. Kita bermula di Rumah Kedai Taman Kasih Utama pada 2001. So daripada 2001 terusnya berkembang. Pada tahun 2005 kita berpindah ke kampus industri dekat MIT sebenarnya. Dekat situ terusnya sehingga ikut satu kampus saja, satu perpustakaan hanya satu pada waktu itu. Dan pada 2007 UTM membuka cawangannya di bandar di Danang Hang Tuah. So kita beroperasi 2007 di kampus bandar. Just macam mini perpustakaan sebab kita hanya cancel untuk satu fakulti FPTC begitu. Dan juga untuk semua ketuan warga kampus bandar begitu. Dan pada 2009 alhamdulillah kampus induk ni telah start dengan pembangunan setiap PJ dan juga fakulti. So kita pindah daripada industri kampus
ke kampus induk yang ada sekarang pada 2009 dengan bangunan yang sesegam masa dulu dengan jolokkan masa awal dia orang panggil White House lah sebab betul masuk je depan roundabout yang pertama Dan seterusnya pada 2011 kampus teknologi tu dibuka semula. Jadi ada keperluan dan kita pada 2011 kita buka cawangan. Maksudnya ada induk, ada cawangan kampus teknologi dan juga kampus bandar. Cuma kalau dulu 2005 kita panggil sebagai kampus industri, tapi pada 2011 kita menamakan sebagai kampus teknologi. Okey, seterusnya pada 2019 kampus bandar ditutup. Jadi tulisan dalam mahkamah pun ditutup. Maka sekarang ni hingga sekarang kesal dengan kebutaan nama mahkamah ditutup dan juga cawangan kampus teknologi. Okey, ini adalah jadual tentang waktu perkhidmatan ya. Okey, waktu perkhidmatan ni sebenarnya dia akan takluk kepada perubahan dari masa ke masa lah, terutama ketika pandemik sekarang ni kan. Okey, kita buka kampus induk dan juga kampus teknologi daripada hari Isnin sehingga maksudnya sepanjang dia kita buka ya. Cuma kalau jadual ni kita ada bezakan iaitu daripada Isnin hingga Khamis kita buka 8.10. Okey, ini adalah sebenarnya maafkan saya, sebenarnya jadual ni adalah jadual ketika kita plan sebelum yang situasi sekarang ya. Jadinya sebelum yang announce untuk pendaftaran secara online ya. Jadi kita plan ketika itu hingga pukul 10 malam. Tapi dalam keadaan sekarang ni kita akan buka hingga pukul 5 petang sahaja. Maksudnya secara fizikal. Tapi tuan-tuan berada di rumah masa ni masih boleh mengakses kita punya perpustakaan melalui perkhidmatan kita melalui portal perpustakaan yang itu 24/7 lah. Kalau secara fizikalnya kita buat operasi buat masa ini ya, waktu pejabat sahaja itu 8.5 sama di kampus induk dan juga di kampus teknologi ya. Dan pada hari Jumaat sama juga 8.5 dan waktu rehat itu tutup. Maksudnya kalau di induk ni dia boleh masuk tapi kampus itu tutup. Ya, kampus teknologi kita tutup terus pada waktu rehat, you cannot tak boleh access lah di dalam ini sebab kampus teknologi ni lebih kecil dia punya size ya. So dia pada Sabtu, Ahad dan juga public holiday, cuti umum itu tutup. Dan ini adalah tertakluk dari masa ke masa. Mungkin keadaan yang agak merumitkan ini, keadaan agak sulit sikit dalam negara kita sebab peningkatan COVID ini mungkin tidak lama dan sebagainya kita tak tahu tertakluk kepada arahan ataupun pemakluman daripada pihak yang berkenaan. So kalau nanti kata dalam waktu seterusnya ada perubahan dan mungkin kita akan pakai yang operasi mungkin dilanjutkan sedikit lah bukan yang dalam paparan itu. Okey. Yang ini adalah tentang kelayakan pinjaman saudara-saudari ya. Okey, untuk diploma, pada diploma 10 buku, ini 10 judul. Untuk ini kuantitinya 10 ya. Dalam tempoh masa 2 minggu 14 hari. Seterusnya untuk pelajar ijazah 15 buku, tempoh masa 14 hari. Masa dan PhD 15 buah buku juga, tempoh 70 hari. Ya. Okey, kiranya dalam terlepas daripada tempoh tu saudara-saudari belum dapat ataupun gagal memulangkan bahan untuk tempoh masa ditetapkan, denda akan dikenakan. So denda akan dikira lah the next day daripada due date ni. So dia ada rate dia untuk bahan yang orang pinjam bagi kategori raksa buku ya. Dan juga novel, dia punya dendanya adalah 50 sen sehari. Jadi kalau sayangkan duit ya, sebab 50 sen agak mahal ya. So jangan terlewat daripada
menggunakan, ataupun kalau nak pinjam lagi ataupun nak gunakan lagi bahan tersebut, bolehlah membuat pelanjutan, maksudnya boleh renew, boleh buat pembaharuan pinjaman secara atas talian dipotong juga melalui akaun pengguna saudara-saudari ya. Okey, seterusnya untuk bahan seperti fikir ya, projek saudara muda, yang ini pinjam di dalam akses di dalam premis perpustakaan, dan kalau lambat kita akan bagi 2 jam. Kalau tak pulang ataupun tak renew masa tu kita akan charge 50 jam lah, iaitu 50 jam. Jadi tak masalah sebab di dalam boleh lanjutkan cycle pinjaman. Terusnya bagi bahan berkategori rujukan dan juga jurnal. Yang ini ada bahan-bahan yang kategori ini yang kita bagi pinjam keluar. 1 hari lewat RM1 itu akan digunakan. Yang ini lebih mahal lah ya. Maksudnya bahan media macam DVD semua tu sama juga RM1 denda untuk 1 hari. Next. Okey, kita beralih sudah kepada peraturan di Perpustakaan Aman Hikmah ya. Okey, kalau kat atas kalau kita tengok tu HTTPS tu dia punya portal punya address ya, direct kepada General Rule lah, peraturan am ya. Okey, kalau tengok di sebelah kiri atas tadi tu adalah start matrik anda contoh. So bila masuk ke Taman Hikmah, saya rasa di semua tempat dalam kampus pun saudara-saudari kena membawa dan memakai ya, dan memamerkan ya, bukan hanya bawa dan simpan dalam beg. Sebenarnya kad matrik sebagai pengenalan diri. Kena bawa untuk masuk, sebab kita masuk tu kita ada barrier gate. Mungkin kalau tak melalui tak swipe dan tak boleh masuk lah ya. Satu lagi kegunaannya untuk pinjam bahan ya, dan juga untuk nak bayar any transaction lah di perpustakaan, sebab kita tidak menggunakan cash ya. Kita cashless sekarang ni ya. Jadi menggunakan pembayaran secara elektronik. Terusnya, okey, kita ada quiet zone di tingkat 2 dan tingkat 3 ya, ada 2 dan 3. Manakala pada satu tu kurang senyap lah. Sebab kita ada macam-macam sebenarnya, nanti akan boleh tengok lah kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan yang ada dekat dalam rumah. Tapi bagi tingkat 2 dan tingkat 3, yang itu quiet zone ataupun zone senyap, sebab lebih untuk belajar, untuk mungkin membuat assignment dan sebagainya. Cuma kalau nak lebih senyap lagi, kita ada bilik yang saudari boleh gunakan untuk lebih fokus ataupun lebih senyap lah ya. Okay. Seterusnya di laman hikmah kita tidak membenarkan pengguna membawa beg ya. Contohnya macam backpack di dalam screen tu. Kalau handbag biasa tu tak ada masalah lah untuk bawa ya. Tapi kalau macam backpack ataupun termasuklah macam beg yang dibawa note dan sebagainya, yang itu kita tak benarkan masuk. Kita ada locker ya di luar, so boleh buka di locker lah ya. Seterusnya gambar yang kat bawah sikit tu belah kiri. Okey, sebagai pengguna yang bertanggungjawab, saudara-saudari tidak dibenarkan ya untuk merosakkan bahan-bahan perpustakaan. Tak kira sama ada koleksi ataupun peralatan yang ada, contohnya kursi meja, dinding dan sebagainya. Tidak boleh ada vandalism dan sebagainya ya. Jadi kalau kita dapati berlaku salah laku seperti itu ataupun tindakan-tindakan yang tak sepatutnya berlaku, maka kita pihak laman hikmah boleh mengenakan dendaan ya, ataupun tindakan kepada pelakuan yang terbukti. Seterusnya, biasalah tidak dibenarkan merokok, makan dan minum. Okey, di dalam hikmah lah, terutama di tingkat 2 dan 3 untuk yang minum, makan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, ini adalah kod pakaian ya, dress code. So yang ini kita ambil daripada daripada universiti punya
kod pakaian, maka dia punya temanya ialah kena berpakaian kemas, bersih dan sopan. Jadi bila saudara-saudari datang ke library, ke perpustakaan, saudara-saudari itu kena mematuhi etika kod berpakaian yang ditetapkan oleh universiti lah. Maksudnya kalau balik daripada kuliah dengan cohort saya, yang itu boleh terus masuk ke perpustakaan. Okay. Balik daripada lab, tak ada masalah dengan pakaian lab ya. Okay. Yang macam tak menunjukkan kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai warga yang beretika yang itu tak dibenarkan. Contoh yang koyak-koyak ke, yang terlalu ataupun yang menjolok mata. Okay, sekarang kita beralih kepada koleksi di perpustakaan Aman Hikmah. Okay, kita ada banyak koleksi ya. Yang pertama adalah OpenShelf. Ini yang dekat rak ni, kalau you tengok dekat web of fact ataupun pada sistem kita, kalau dia nyatakan OpenShelf, ini OpenShelf bermakna bahan itu adalah bahan yang boleh dipinjam. Iaitu bahan rak itu ya, yang boleh dipinjam. Seterusnya adalah e-book dan e-journal. Okay, yang ini adalah akses atas talian ya, melalui portal ataupun melalui e-book copy. So, kita subscribe, kita melanggan bahan-bahan online ni yang terdiri daripada e-book dan juga e-journal, dan semuanya berkaitan dengan kos ataupun khusus-khusus yang ditawarkan di UTM lah. Seterusnya kita ada koleksi melaka. Jadi kita di perpustakaan ada menyimpan ya, ada sediakan koleksi mengenai negeri Melaka, sama ada menulis daripada Melaka sendiri ataupun apa-apa sahaja mengenai sejarah Melaka, mengenai pelancongan dan sebagainya. So boleh dapatkanlah nanti di perpustakaan. Okey, seterusnya adalah koleksi sistem. Ini adalah koleksi yang sangat penting, sangat berharga dan bernilai sebab dihasilkan oleh warga sistem. Sebagai contoh, projek sarjana muda, tesis, disertasi ya, ataupun buku yang ditulis oleh warga sistem oleh staf akademik dan sebagainya. Seterusnya adalah kertas peperiksaan. Ini antara koleksi yang popular lah di kalangan pelajar ya, sebab nak tengok ya hasil penelitian macam mana. Dan kita ada koleksi media, kita ada CD, kita ada DVD dan sebagainya, kita ada simpan di perpustakaan. Seterusnya kita ada jurnal, ini jurnal bercetak lah. Tadi saya sebut tadi jurnal tu yang sekalian, kita ada jurnal bercetak, dan seterusnya kita ada koleksi digital. Next. Okey. Ini adalah jumlah keseluruhan koleksi ya. Okey, untuk monograf ni bahan dipanggil bahan monograf lah, maksudnya dia umpama seperti istilah maksudnya. Okey, kita total jumlah keseluruhan koleksi di perpustakaan Aman Hikmah adalah 131,584 buku. Banyaklah tu untuk perpustakaan yang dia seiring lah dengan kita dah establish selama 20 tahun ya. Dan naskah dia adalah 164,368 naskah. Ya. So yang kategori monograf tadi ada 112,047 judul, 121,669 naskah. Manakala jurnal kita ada 5,037 judul dan 26,810 naskah. Dan media tadi adalah 14,500 judul, 15,909 naskah. Ini yang saudara-saudari boleh akses nanti ya. Okay. Yang ini adalah tentang perkhidmatan peminatan di Perpustakaan Aman Hikmah. Okey, satu tu yang paling penting lah. Borrowing and returning tu peminjaman dan pemulangan. Maksudnya boleh datang ke perpustakaan untuk pinjam dan boleh pulang. Seterusnya adalah pembaharuan renewal dan reservation dan juga tempahan. Maksudnya kalau nak pinjam lebih lama lagi, kita boleh renew
tapi dia terhad kepada 2 kali 2 saja. Dan kemudian kalau buku yang kita nak pinjam tu, kita tengok dalam sistem sedang dipinjam oleh orang lain, already borrowed by orang lain, kita boleh buat tambahan reservation, secara sebab reservation pun secara atas talian lah. Seterusnya adalah yang ketiga adalah Ask a Librarian. Yang ini adalah satu aplikasi yang kita gunakan. Dia berada di portal kalau dia buka portal, kalau saudara-saudari buka portal akan boleh akses lah pada app ini. Maksudnya kita sediakan ruang chatting secara live atas talian. Kita boleh tanya pada pustakawan yang bertugas. Kan? So nak tanya hari ini buka ke ataupun apa-apa sajalah soalan kita nak akses dan sebagainya, dan kita akan cuba membantulah saudari. Kiranya selepas waktu perkhidmatan masih boleh mengajukan soalan, tapi dia akan terus masuk dalam email. So next day kita akan balas to your email. Okay. Seterusnya adalah yang keempat adalah program literasi maklumat. Okay. Yang ini sangat penting. Saya harap saudara-saudari nanti selepas daripada sesi ini bolehlah memohon untuk mengikuti program literasi ini. Sebab dia adalah satu sesi guide daripada perpustakaan untuk saudara-saudari lebih mudah mengakses. Dia macam kelas lah kita buat. So lebih mudah nak macam mana nak dapat tambahan, kan nak akses, kan nak gunakan bahan online dan sebagainya. So kita akan guide, kita akan bantu. Okey, nanti kita akan paparkan jadual, boleh take note dan boleh register teruskan nanti. Okey, seterusnya adalah one stop center. Yang ini adalah counter fungsi dekat Taman Hikmah ni. Counter spekulasinya bukan hanya berfungsi untuk uruskan transaksi berkenaan perpustakaan saja, tapi ada juga urusan lain yang boleh dibuat, contohnya untuk pendaftaran di asrama, untuk bayar denda dan sebagainya. Untuk part sisi lain lah. Tapi bukan semua, nanti boleh datang ke perpustakaan lah. Maksudnya instead of pergi ke PJJ tersebut, kita bisa boleh dapatkan, maksudnya menggunakan perkhidmatan mana yang ada yang ditawarkan di perpustakaan. Okay. So seterusnya adalah pinjaman antara perpustakaan atau dipanggil interlibrary loan. Yang ini sekiranya macam dekat koleksi Taman Hikmah tak ada, tapi saudara-saudari nak akses, nak merujuk. Jadi boleh buat permohonan dengan pihak perpustakaan sama ada bahan tu yang berbentuk digital ataupun yang online punya. Sebab kita tak subscribe semua. Mana yang berkenaan dengan kita punya khusus saja, ataupun dalam bentuk buku fizikal ataupun jurnal bercetak dan sebagainya. So boleh mohon ataupun maklumkan kepada perpustakaan dan kita akan buat pinjaman tersebut. Nanti bila dah sampai kita akan maklumkan pada saudara-saudari lah. Seterusnya adalah order and select dan doorstep delivery. Okey, yang order and select ni saudara-saudari maksudnya dia boleh menjimatkan masa untuk membuat pinjaman. Mula-mula akses tajuk atau search tajuk di dekat kita punya web office, dekat katalog online kita. So katalah 5 buah judul buku yang diperlukan boleh dipinjam. Okay, list down, nanti boleh email ataupun boleh maklumkan perpustakaan untuk sediakan buku-buku tu, bahan-bahan tu di counter. So bila datang nanti tinggal ambil dan buat proses pinjaman dan terus boleh bawa keluar. Jadi tak payah perlu masa untuk cari dekat rak dan sebagainya. Itu boleh membantu untuk memendekkan tempoh tersebut. Dan doorstep delivery ni untuk pegawai kanan yang ini tidak ditawarkan kepada pelajar. Seterusnya adalah information package, dan ini sebenarnya untuk package maklumat. Jadi kalau buat research ataupun buat projek dan sebagainya, kalau perlukan bantuan untuk nak dapatkan bibliografi, bantuan bagaimana nak cari, bagaimana sumber yang apa yang boleh diakses dan sebagainya untuk certain tajuk, so boleh maklumkan kepada perpustakaan. Dan yang nombor 9 adalah konsultasi penyelidikan. Yang ini biasanya
kepada pelajar pasca lah dan juga staf akademik. Dan yang ke-10 adalah sewaan ruang dan juga bilik lah. Okay, maksudnya kalau pihak luar boleh sewa, tapi kalau dekat dalam boleh gunakan tapi kena tempah lah. Right, next. Okey, seterusnya adalah kemudahan di perpustakaan. Okey, kita tengok by gambar lah ya. Okey, kalau yang new service tu adalah teleconferencing. Maksudnya kat sini untuk membuat suara online, untuk membuat sesi Viber, ya, interview online dan sebagainya. Dan kita juga ada 24 hours. Kita sebenarnya perpustakaan Alamat Hikmah ni daripada tahun 2019 telah beroperasi 24 jam. Ya. Tapi disebabkan situasi pandemik, kita tutup sementara dulu ya. 24 jam tu, so kita beroperasi 8 jam dulu lah. Masa ni ya. Masa ni. So yang 24 jam ni daripada yang pintu depan, daripada lobby masuk utama sehinggalah the whole arah satu sebenarnya. So spacious besar, ruang yang besar dengan kelengkapan mana yang ada pada waktu beroperasi biasa. So nanti kalau keadaan dah kembali okey, saudara-saudari bolehlah menggunakan peluang untuk belajar di Lapan Hikmah pukul 2 pagi, boleh study, boleh buat discussion dan sebagainya. Takluk kepada peraturan yang kita tentukan lah. Okay, seterusnya adalah yang ini adalah ruang santai ya. So kita banyak platform kayu kalau datang ke Lapan Hikmah. So ada beanbag, ada carpet. So lebih fleksi ataupun lebih santai, tak semestinya nak belajar kena duduk dekat meja sekali ya. Okay, seterusnya adalah ICT zone. Okay, yang ini adalah kawasan terbentuk untuk akses kepada internet ataupun boleh saudara-saudari boleh gunakan kemudahan PC yang ada untuk apa-apa tujuan lah. Ya, buat assignment dan sebagainya, menaik dan sebagainya. Seterusnya adalah bilik latihan. Kita ada bilik latihan di arah satu. Kalau buat training ke course ke boleh digunakan ruang tu ataupun sesi kuliah. Banyak sesi kuliah diadakan ya. Dan dia ada PC, ada komputer sekali. Jadi boleh buat amali sekali lah di situ ya. Seterusnya tu adalah locker. Jadi boleh disewa ya, locker berkunci. Dan kita juga ada locker yang macam pigeon hole untuk letakkan barang-barang lah. Next. Okey, yang ini kita sambung lagi ya. Kemudahan yang ada, kita ada ruang kita ada bilik tayangan ya. Di arah satu, yang ini kapasitinya agak besar dalam 70 boleh muat, tapi itu ketika sebelum COVID lah. Macam sekarang ni ruang-ruang ni semua kita buat half daripada kapasiti asal lah. Kalau kata bilik tu sebelum 40, so dia akan jadi 20 saja. Kita kena jaga penjarakan sosial ya, ya. Seterusnya adalah bilik discussion, kita ada bilik perbincangan, kita ada bilik bateri ataupun smart room lah. Kita sebab kat situ kita punya screen, kita punya projector tu semua yang smart lah, dia bukan, dia interaktif. Okay, seterusnya adalah ruang yang seterusnya adalah bilik tayangan dan ruang tayang lah di bawah tu. Seterusnya kita ada bilik carer. Okay, ini bilik carer ni bilik individual ya. Maksudnya boleh gunakan dari individu. Dia lebih close, dia lebih tertutup, fokus dan tak bising lah Okay, seterusnya kita ada seminar room di tingkat 3. Bilik ni untuk sama ada staff membuat course ataupun seminar, ataupun boleh juga staff akademik gunakan untuk buat kelas dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang ini galeri, kita ada galeri chancellor. Ya, dia just mini galeri lah dan lebih berbentuk galeri gambar. Dan kita ada PS4, yang ini kita ada permainan video ni. Jadi apa yang ini kita kenakan bayaran ya, ada kadar bayaran yang sangat minimal lah yang berpatutan untuk belajar dan boleh digunakan
sepanjang waktu yang library perpustakaan beroperasi. Ada di kampus teknologi dan juga ada di kampus Indo. Contohnya kita ada computer corner, yang ini ada komputer dan juga ada scanner boleh gunakan. Dan kita ada book drop machine yang bawah tu, maksudnya selain daripada pulang di kaunter, kita juga galakkan ada semua pulang di mesin book drop. Okay, ada di dua-dua kampus juga. Okay, just ikut arahan lah bawa mesin dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah self-check machine tu, dia mesin pinjaman layan diri. Dan kita memang galakkan pelajar ataupun guna meminjam menggunakan mesin ni. Okay, dan seterusnya yang itu adalah OPEC. OPEC ni PC tu lah. PC tu kalau nak buat PC sebenarnya di mana-mana PC pun boleh lah membuat setting kepada koleksi pinjaman ke bahan. Okay, next. Okay, kita ada printer dekat dua-dua kampus, surau ataupun bilik solat lah ya, untuk lelaki dan perempuan. Nanti kita ada iPad. Kalau nak pinjam kena maklumkan dekat kaunter dan gunakan hanya dalam library saja. Dan kita ada lift untuk ini di Indo sebab di kampus teknologi ada satu arah saja, okay, di arah kedua. Dan kemudian kita ada mesin scanner dan kita ada hoverboard. Hoverboard ni boleh digunakan di arah satu saja daripada sini. So kalau nak leisure, nak bersantai-santai, penat dah belajar, duduk lagi dah lama, nak just round-round dalam arah satu tu boleh kita pinjam hoverboard. Okay, kita ada juga indoor game kan, untuk kita panggil dia sebagai game corner. So kita ada carom, kita ada dart, kita ada Scrabble, Santiba, permainan blok dan sebagainya lah. So jam so kalau boring-boring ke bolehlah main chess semua kat situ. Kemudian kita ada magic board ya. Okay, dekat dinding ni dekat arah satu lagi menarik sebab tak banyak tempat yang ada pun sebenarnya. Ini satu pembaruan yang kita try buat. Satu dinding yang bercat boleh dipadam sebenarnya. So you boleh gunakan untuk nak buat sketching, buat discussion ke, ataupun saja nak bikin something yang memberi inspirasi dan motivasi dan sebagainya. So boleh gunakan untuk buat konten ataupun sketching ya. Terus kita ada ruang sudut untuk sastrawan negara di arah dua. Adalah maklumat tentang sastrawan, siapa tokoh, apa bahan-bahan dan juga ataupun dia punya karya agung dan sebagainya Dan perpustakaan Ahmad Hikmah dilengkapi dengan wifi yang bagus lah. Next. Okay. Dan kita beralih kepada pengkalan data secara atas dalam harian. Okay. Kita ada 14 sebenarnya pengkalan data atas harian ni. Okay. Kita ada access engineering sebab kita memang bidang tugas kita lebih kepada kejuruteraan. Maksudnya memang kebanyakan pengkalan data kita dalam bidang kejuruteraan Seterusnya kita ada ASME Yang ni untuk mechanical engineer. Kita ada ACM untuk ICT, untuk komputer. Okay. Kita ada K-Novel, yang ini adalah ini Emerald Insight, Emerald untuk ICT, untuk SPT dan untuk yang social science, lebih ke social science. Okay. Kita ada IEEE Explore, yang ni untuk semua course dalam bidang kejuruteraan. So kalau nak tengok dia punya journal, contoh-contoh yang orang dah publish daripada banyak universiti yang terkemuka, so boleh dapatkan di IEEE Yang syarat kita hasilkan jurnal artikel pun ada dalam IEEE Okay, seterusnya EBSCO, kita ada Academic Research Complete, EBSCO. Okay, next. Kita ada ProQuest, ini adalah database tentang dissertation. Dia mengandung dissertation dan thesis secara global lah. So boleh access di situ untuk tengok macam mana thesis, macam mana cara dissertation dibuat dan sebagainya. Dan kita ada ProQuest, Ibu Central, Ibu. Terusnya kita ada yang ni baru, kita ada Journal Citation Report, JCR.
So ni untuk nak tengok report-report kan, visa dan sebagainya. Ada Scopus, okay, ni sangat impactful punya jurnal. Sama dengan Web of Science. Scopus dan Web of Science ni memang sangat berimpact. Bukan jurnal-jurnal biasa lah. Bukan jurnal yang kita boleh dapat dalam buku scholar yang accessible je. Okay. Tapi ada juga lah sebab dia buat proli di sana. Okay. And then kita ada Science Direct. Jadi sama juga jurnal-jurnal ni sangat berimpact. Science Direct dia ada untuk engineering, dia ada juga untuk sciences dan juga dia ada untuk yang lain-lain lah boleh akses di situ ya. Terusnya W. Wilson. Okey. Kita masuk kepada yang ni yang penting untuk difokuskan tentang norma baharu. Okey. Okey. Mungkin boleh tengok kepada poster tu pada slide. Kita kena memakai pelitup muka ya. Wear face mask. So digalakkan dia memakai pelitup muka ketika masuk ke laman hikmah lah. Terusnya adalah kena screen suhu badan ya. Dah masuk, kita ada sediakan body temperature punya machine ya di laman hikmah. So boleh tengok kalau suhu kita okey dan kita boleh teruskan. Kalau tak okey, walaupun kita sebenarnya dah di screen waktu dekat gate dekat keselamatan, tapi mungkin waktu pagi tadi okey. Tapi bila petang nak masuk mungkin badan dah dedor kan, dekat Melaka kan. Badan dah rasa suam panas, so mungkin kalau tak okey, mungkin boleh kita dulu lah. Ya? Pusat kesihatan. Seterusnya kena ikut penjarakan sosial dengan queue ya. Kalau dekat kaunter tu ramai, kena beratur dengan jarak semeter. Ni macam mana aturan di tempat awam sama juga di laman hikmah kita amalkan. Seterusnya kena kekalkan physical distancing, jarak fizikal 1 meter. So dekat laman hikmah kita dah tandakan lah dekat meja, dekat bilik sebagainya, tempat duduk, mana yang angka dan mana yang okey lah. So saya harap nanti kalau saudara-saudari bila datang ke library, ke perpustakaan, kena mematuhi jarak tersebut yang kita dah tentukan sebagai SOP kita. Seterusnya kena kerap bersihkan tangan atau cuci tangan sama ada dengan sanitasi tangan ataupun basuh dengan sabun untuk membunuh kuman dan mengelakkan penyebaran melalui sentuhan. Okey. Seterusnya adalah maximum entry tu kita mengikut keadaan dari masa ke semasa lah. Maksudnya kita tak nak terlalu pack, terlalu crowded di dalam perpustakaan pada dalam satu masa. Okey. Seterusnya adalah kelas literasi atau performance literasi yang saya maklumkan sebelum tadi. Kita ada laksanakan melalui secara online dan juga offline. Maksudnya boleh, kalau pada waktu ni kita buat secara online sahaja lah. Maksudnya kita buat melalui Webex ke ataupun Google Meet dan sebagainya. So daftar dan nanti boleh follow kelas lah. Okey, buat masa ini perkhidmatan ruang 24 jam kita untuk sementara. Ya? Sebab trend keadaan sekarang nanti susah tak dikawal. So bilik dan ruang disediakan tetapi dengan kapasiti yang dihaskan ya. Okey, dekat kurang kena bawa dada dan kena bawa, kalau perempuan kena bawa telekor, kalau lelaki nak bawa kain sarung atau jaga ke bawah sini kami tidak sediakan. So, kalau masuk tu kosong lah. Sebab kita tak nak juga berlaku penyebaran berkenaan. Okey, jadi untuk laman hikmah seperti yang saya nyatakan pada waktu ini di induk dan juga di teknologi kita akan buka mengikut waktu pejabat sahaja buat masa ni 8.5 daripada Isnin sehingga Jumaat. So Sabtu Ahad tutup, cuti umum kita tutup. Okey, next. Okey. Bila kita tutup awal tadi tidak bermakna saudara-saudari tak boleh ulang bahan bahan masih boleh diulangkan. Kalau mana yang pelajar yang adalah di dalam
ataupun berada di sekitar kawasan kampus, kena minta kebenaran dia melalui sistem e-tab untuk masuk untuk pulangkan bahan, boleh pulang melalui mesin bootlock tadi. Okay, yang ini adalah portal, ini adalah interface portal perpustakaan. Nanti saudara-saudari bolehlah search portal Laman Hikmah. Dia type perpustakaan Laman Hikmah saja, nanti boleh access lah, ataupun http library.utem.edu.my. So dekat sini ni, dekat portal ni sangat penting lah, sebab semua segala-galanya kami sediakan. Ya? Kami sediakan apa yang, cuma kalau physical, you dapat tengok tempat, kasut, tengok picture. Tapi instead of dekat secara online ni, sama juga. Kita boleh sediakan banyak servis yang ada. Okay, kalau tengok about us, atas tu rules untuk peraturan, satu untuk directory, okay. Corporate memory, nanti saya akan maklumkan ada dekat slide yang seterusnya. Lepas tu ada guide, macam mana nak guna, macam dan mungkin ada FAQ, soalan-soalan yang lazim ditanya tentang perkhidmatan ataupun kemudahan, dan juga contact us untuk hubungi kami. Kalau lepas ni ada benda nak tanya dan sebagainya, boleh contact pustakawan lah di Laman Hikmah. Okay, next. Okay, yang ni mungkin kita tunjukkan paparan kan. Kalau sekarang ni, kalau saudara boleh akses, kalau masih sama, kalau dapat di rumah kan, kalau boleh buka dan boleh tengok lah. Macam saya katakan tadi, ada pengenalan dekat about us tu adalah pengenalan sedikit latar belakang ataupun instruksi tentang Pustakawan Laman Hikmah. Terusnya ada banyak maklumat seperti mana menu-menu yang dipaparkan lah ya. Termasuklah library bulletin, ada juga tentang pencapaian Laman Hikmah dan sebagainya. Kalau nak tahu lebih lanjut lah tentang Laman Hikmah. Okay, next. Okay, dekat ni dalam sama juga paparan dekat interface portal juga. Kalau kita slide ke bawah Okay, kita ada video-video yang video-video guide maksudnya macam mana nak gunakan kalau data ni ke, macam mana nak access, kita nak guna reporting. So kita ada video dan kita ada video aktiviti aktiviti yang kita buat contohnya dengan pihak agensi kerajaan dan swasta. So kita sharekan video tu untuk pengguna tengok. Terusnya adalah kat bawah tu kita ada buat pameran secara online kalau pameran sesuatu topik pasal COVID pun ada. So kita sharekan maklumat. Sebab kadang-kadang ada pengguna yang dia nak buat something, dia nak dapatkan maklumat dah ada. Bila kita dah ada, dia terus ambil, dia boleh access dekat kita. Okey, seterusnya adalah apa perkhidmatan yang ada, macam yang semua yang slide sebelum yang saya terangkan tadi ada dalam services menu tu, dan juga facility tadi, dan juga ada untuk application untuk form dan sebagainya. Dan kalau tengok yang sebelah kanan tu ada untuk ada menu-menu juga untuk menarai online database tentang resource untuk penyelidikan, jurnal, pendidikan ni saya rasa macam tahun ni dah kena guna. Belum. So maksudnya kalau nanti nak buat PSM, thesis dan sebagainya, kena check untuk plagiarism supaya tak berlaku duplicate ataupun kita plagiat karya ataupun hasil penulisan yang orang lain lah ya. So tu tadi ada disediakan. Terusnya tadi kelas, kalau yang kelas-kelas tu dalam information literacy program punya menu. Terusnya adalah interlibrary loan. Interlibrary loan tu macam saya maklumkan tadi, kalau nak pinjam bahan daripada USM ataupun daripada UM, so boleh sediakan menu tu lah. Ada form di situ. Okay, next. Okay, yang ni sama juga sebab kita buat paparan di sini Nanti boleh tengok sendiri dekat portal. Objek ni yang ditandakan adalah untuk membuat searching kepada bahan. Ini adalah koleksi fizikal, maksudnya buku-buku tadi. So nanti dia kena ikut dia punya instruction lah. Nak search melalui judul ke,
publisher ke, ada banyak variable kat situ. Okay, so seperti yang dimaklumkan lah, dia adalah akses katalog awam secara asas talian yang menyediakan akses kepada koleksi perpustakaan itu sendiri lah. So lebih mudah sebab kalau macam yang saudara Ami kata tadi, kalau library kat sekolah berbeza dengan dekat di universiti so mungkin kat sekolah kena bergerak untuk cari, tapi kalau dekat library zaman hikmah ni ataupun library di universiti yang lain sama juga, kita boleh di rumah pun kita boleh search. So nanti nak pergi library, kita cari dekat rak nanti. Ataupun kalau tak ada masa macam saya kata tadi, boleh saja kita buat tempahan dekat library untuk pihak perpustakaan carikan, dapatkan bahan-bahan yang nak, senarai bahan yang nak tu dan letak di kaunter untuk terus pinjam lah masa kan. Okay, next. Okay, seterusnya ni adalah easy proxy. Ini penting sebab dia mungkin tahun satu tak banyak guna, tapi kalau nak guna tak ada masalah. Maksudnya kalau di rumah macam sekarang, saudara-saudari tak berada dalam kampus, kalau nak akses pangkalan data yang dilanggan oleh Laman Hikmah, boleh menggunakan easy proxy. Maksudnya kena register kat situ dulu. Okay? Kalau dia ada dua, kalau dekat screen kita boleh tengok kat sini dia kata boleh melalui website library ataupun boleh melalui UTM Library Easy Proxy. UTM Library Easy Proxy tu dia boleh favoritekan saja, ambilkan address dia dan boleh favoritekan, boleh terus masuk ataupun kena masuk dulu dalam library website lah. Okay? Kalau dekat dalam kampus tak ada masalah, boleh terus akses online database tu tanpa register dulu, masuk password dan sebagainya. Tapi kalau dekat luar kampus, kena login melalui easy proxy, just masukkan ikut arahan dia mudah saja, masukkan nombor matrik dan juga masukkan keyword. Keyword dia adalah IC number. Kalau untuk yang pelajar luar negara, password number lah. So, apa kegunaan melalui easy proxy ni yang saudara-saudara boleh akses secara daripada rumah adalah online database tadi, e-journal dan juga exam paper. Exam paper dalam kampus ke luar kampus ke tetap kena lalui easy proxy. Dia tak ada option lain lah. Okay, next. Okay, ini adalah apa yang sekarang punya cara lah iaitu social media. Media sosial dekat Laman Hikmah ada 6 Okay, pertama tu yang ini paling popular ialah FB. Dekat library paling tinggi yang kita punya followers adalah FB lah, like kita paling tinggi kat situ. So itu kami punya main platform lah kalau nak sampaikan apa-apa. Kita ada juga maklumat-maklumat yang kita sebarkan melalui email email rasmi yang domain UTM tu kita ada maklumkan. Tapi kalau yang macam daily punya untuk nak bagi tahu maklumat atau perkembangan dan sebagainya, kita lebih kepada social media lah. So dekat FB tu just type perpustakaan Laman Hikmah, dan saya harap saudara-saudari yang menonton sekarang ni bolehlah type, bolehlah like kita punya FB, Laman Hikmah punya FB, dan nanti ia sebenarnya berguna untuk saudara-saudari mendapatkan maklumat yang terkini, yang pantas terkini. So kita ada kita samalah just type Laman Hikmah library. Maka tengoklah siapan-siapan ataupun kita lah kalau mana ada benda yang kita nak maklumkan. Terusnya kita ada Instagram, yang ini pun sangat popular. Boleh jadi followers kita Saya mohonlah untuk saudara-saudari nak ketika sekarang secara online ni kena jadi followers kita sebab boleh tahu apa perkembangan terkini, apa yang penting nak Laman Hikmah nak sampaikan, ataupun ada pemberitahuan ataupun tentang library lah ataupun ada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang kita nak maklumkan. Terusnya kita ada YouTube dalam YouTube pun kita sharekan banyak video juga dalam YouTube, lebih kepada macam aktiviti dan juga guide.
macam video interaktif, macam mana nak gunakan online, database dan sebagainya. So kita ada blog. Yang ni blog ni kita menulislah sikit. Maksudnya, hari ni isu tentang, contohlah isu tentang baru ni kan Hari Malaysia, Merdeka dan sebagainya. So ada sedikit artikel yang kita tuliskan. Dan yang terkini adalah Telegram. Yang Telegram ni pun sama, saya harap saudara-saudari kalau nakkan maklumat terkini juga boleh type dekat app Telegram dan jadi kita punya ni lah. Okey, dalam grup tu. Okey, next. Okey, ini adalah yang baru juga pada tahun ini. Kita baru lancarkan Memory for Pride. Okey, kalau dia ada dekat portal tadi, kalau dekat bahagian atas portal okey, ada maklumat tentang sejarah penubuhan dan perkembangan pembangunan UTM. Ini bukan untuk laman hikmah, ini untuk UTM secara keseluruhan. So ada gambar peristiwa macam Hari Lidah Sejarah, ada di konsep. Okay, ada artikel-artikel penubuhan, pencapaian dan sebagainya. Terusnya kita ada galeri gambar. Galeri gambar tu ada banyak juga saya tengok. Dia ikut pada peristiwa lah, contoh peristiwa pecah tanah, peristiwa mungkin convocation yang pertama dan sebagainya. Dan dia masih baru dibangunkan. Jadi dalam pembangunan, dulu banyak sangat lah, tapi dah ada lah kalau nak access lah. Okay, next. Okay, sila hubungi kami pada alamat. Kalau ada apa-apa nak tanya, email address selamat@usm.edu.my dan juga phone number lah. Kita punya phone number tu 270-1200. Okay, next. Itu saja. Okay, saya nak maklumkan pada saudara-saudari pada minggu ketiga iaitu bermula 19 bulan saya rasa, 19, the whole week tu, hingga 19 bulan ni, kita akan buat kita akan buat kelas literasi, program literasi secara online untuk pelajar pelajar baru. Jadi saya harap anda akan buka di portal nanti, cari bawah information literasi program. Tadi saya ada tunjukkan juga paparannya dekat internet tu. Please scan ataupun dia boleh gunakan, kat situ ada Google Form, boleh isi ataupun boleh melalui QR code pun sama, dia akan buat paparan tu. So kita ada macam sesi satu hari tu, dia ada 2 sesi pada petang. So maklumat lanjut semuanya di dalam jadual yang kita sediakanlah dalam portal nanti. Ya. So jangan lepaskan peluang tu, tapi bukanlah bermakna lepas habis daripada tu tak ada dah habis lah, kata minggu tu yang terlepas tak sempat, tak boleh ikuti lagi. Masih ada, dia berterusan, masih ada macam di jadual yang lain. Tapi untuk kekhususan khas pada pelajar negeri ni kita buat pada minggu ketiga nanti, yang minggu bermula 19 bulan lah. So boleh register dan nanti ikut jadual. Kalau dia kata 10.30 dan nanti 10.30 get ready dah. Biasanya duration tak lebih daripada 1 jam. Dan yes, dia bukan rakaman, dia adalah live. So boleh berinteraksi dengan facilitator yang menyampaikan. Okay, itu saja saya rasa, sebab online ni dia tak boleh lama-lama sangat walaupun saya diberi masa 1 jam, tapi saya rasa cukup sebagai pengenalan awal kepada pelajar ijazah tentang laman hikmah. Tak kenal maka tak cinta, maka nanti nak lebih cinta kena kenal lebih lanjut, kena tengok portal, kena ikuti laman sosial kita, kena Facebook, Instagram, Telegram, tolong jadi follower kita dan like kita, and manfaatkan apa kemudahan yang kita adalah. Okay, nanti apabila keadaan kembali okey, maka saudara-saudari bolehlah berkunjung dan menjadikan perpustakaan Laman Hikmah sebagai rumah kedua. Sebagai rumah kedua, sebab boleh duduk 24 jam pun. Maksudnya kalau Malaysia ketika minggu perpustakaan saya tengok ada 3 orang yang tak balik pun sebab dia dah bawa perlengkapan untuk membersihkan diri sebab kita ada surau dan sebagainya. So boleh pick up
nak buat perbincangan berkumpulan, nak belajar sendiri tu semua boleh. So itulah kemudahan uniknya di laman Hikmah lah. Sampai macam tu tadi kita buat inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan yang efisien dan efektif kepada semua pengguna khususnya pelajar. Saudara Amri, saya mohon maaf lah kalau mungkin ada yang tersasul ke tak lancar tadi. Ya, live kan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salwa. Jadi sebentar tadi kita dah pun dapat lihat pelbagai perkara menarik facilities list of database yang telah diukaikan oleh Puan Salwa. Jadi yang para penonton semua mesti tak sabar-sabar, rasa macam nak sangat balik ke UTM ni nak tengok betul. Sebab bagi saya juga apa yang sangat menarik, yang pertama bagi saya adalah seni bannernya yang mirip seakan-akan White House. Ya. Dan juga yang keduanya bagi saya lagi personal lah, PS4. Ada PS4 dekat kita punya perpustakaan Laman Hikmah. Dan seterusnya ada bilik Carol. Bilik Carol ni bilik yang kalau contohlah roommate anda tak faham perasaan anda tak boleh nak study dalam bilik, anda boleh lari ke library untuk buat study di dalam bilik Carol, bilik yang hanya ada seorang saja di dalam tu. Jadi dengan kata-kata terakhir Puan Pegawai, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.